Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada video kali ini. Okey, kelas sebelum ni cikgu dah mengajar kamu berkenaan dengan pecahan negatif dan pecahan positif. Pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. Dan cikgu dah mengajar kamu macam mana kita nak susun pecahan yang positif dan pecahan yang negatif dalam satu garis nombor. Okey, kali ini cikgu nak terangkan lebih mendalam berkenaan susun pecahan positif dan negatif dalam tertib menaik dan menurun. Okey, bila sebut susun pecahan dalam tertib menaik bermaksud kita kena susun daripada kecil menjadi besar. Kalau yang tertib menurun pula daripada besar menjadi kecil. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok ada 6 pecahan tetapi berlainan penyebut. Seperti saya ajar sebelum ni, garis nombor untuk kita susun setiap pecahan tu kita kena pastikan penyebutnya sama. Baru kita tahu nilai yang sebenar pada pengangka. Jadi untuk kali ni kita tengok penyebut dia ada beberapa jenis iaitu nombor 3, 7, 9, 5. Okey, macam mana kita nak samakan? Yang pertama sekali kita cari nombor yang boleh ada dalam sifir. Okey, contohnya kalau kita tengok kita bandingkan 3 dengan 7. Okey, 3 dengan 7, 3 ada tak nombor lain yang apabila kita darab kita dapat 7? Kita tak akan dapat. Okey, paling tinggi pun 3 darab 2, 6. Tapi bila kita comparekan 3 dengan 9, okey, 9 tu ada dalam sifir 3. Jadi kita boleh jadikan penyebut 3 menjadi 9. Okey, kita kena buat step by step. Okey, jadi dekat sini 3 ni kita darab dengan 3 lah untuk jadikan 9 sama dengan penyebut yang belakang tu. Okey, jadi penyebut didarabkan dengan 3, pengangka pun kena darab dengan 3. Okey, ada lagi penyebut 3, jadi kita darab juga dengan 3 supaya dia jadi 9. Okey, seterusnya kita turunkan 2 darab 3, 6, 6 per 9. Okey, lepas tu negatif 6 per 9, tulis balik 3 per 7, negatif 4 per 9, 1 per 5, last kali 5 per 7. Okey, dekat sini masih lagi penyebut dia tak sama. Jadi, kita kena tukarkan lagi. Jadi, kita cari antara 9 dengan 7 ada tak sifir yang sama? Kalau tak ada, kita tinggalkan dulu. Lepas tu kita bandingkan 5 dengan 9 ataupun 5 dengan 7. Mana-mana pun boleh. Okey, tapi tak ada sifir di antara 9, 7 dan 5 tak ada. Jadi kita kena darab antara satu sama lain. Nak darab antara satu sama lain tak boleh darab terus secara menyeluruh. Jadi kamu kena ambil 9 dengan 7 dulu ke ataupun 9 dengan 5 pun boleh ataupun 7 dengan 5. Okey, tapi kalau cikgu nak pilih kita nak darab antara satu sama lain ni 9 dengan 5 dulu. Okey, jadi 9 penyebut yang ada 9 ni kita darabkan dengan sifir 5. Sebab apa? Nanti 5 ni pun kita akan darabkan dengan 9 balik. Itu maksud cikgu. Kita darab antara satu sama lain. Okey. Jadi 9 darab 5 di atas pun kena darab dengan 5 lah. Yang bawah okey, yang ada sifir penyebut dia 9 kita darabkan semua dengan 5 supaya kita dapat satu nilai yang sama. Okey. Okey, jadi kita dapatkan dulu hasilnya. 6 darab 5 30 per dengan 45 negatif 30 per 45. 3 per 7 kita tulis balik dulu. Okey. Tulis balik dulu. 3 per 7. Lepas tu 20 per 45. Negatif jangan lupa. Darab 9 atas 9 per 45, 5 per 7. Okey, sekarang ni ada dua penyebut yang berbeza iaitu 145, 17. Jadi kita tengoklah kalau 7 tu ada tak sifir yang apabila kita darab dapat 45. Kalau ikutkan tak ada lah. Paling tinggi pun 7 darab 6, 42. Jadi apabila tak ada sifir yang boleh menjadikan dia satu penyebut yang sama, kita kena darab antara satu sama lain. Jadi 7 ni didarabkan dengan 45 lah. Atas pun kita darab dengan 45. Manakala 45 tu kena darab dengan 7 balik supaya nilai dia akan jadi sama. Jadi kita tengok daripada depan darab 7, atas pun darab dengan 7. Bawah 7, atas 7. Okey,
Okey, 45 darab 7. Darab 7. Okey, 7 ni darab dengan 45 lah. Silih bergantilah kita darab dia. Okey. Okey, jadi 30 darab 7. Kita tengok tekan kalkulator. 30 darab 7, 210. 45 darab 7, 315. Okey, maksudnya penyebut semua akan samalah. Negatif 210, 315, 3 darab 45, 135. 135 per 315. Lepas tu negatif 140 per 315. 9 darab 7, 63 per 315. Lepas tu 5 darab 45, 225 per 315. Okey, daripada sini baru kita boleh bandingkan pengangkanya. Okey, jadi kita nak susun macam saya kata tertib menaik daripada kecil menjadi besar. Okey, bila daripada kecil mestilah kita tengok yang ada nombor dalam negatif. Okey, jadi negatif ada dua nombor iaitu 210 dengan 140. Okey, jadi yang paling besar lah nilai negatif, nombor nilai negatif yang paling kecil tu 210. Okey, jadi kita tulis dekat sebelah jawapan dia. Jangan ambil susunan yang dekat sini. Kamu banding balik dengan yang atas, yang soalan tadi, itulah jawapannya. Okey, kalau negatif 210, atas dia adalah negatif 2/3. Lepas tu, lepas negatif 2/3, yang seterusnya negatif 140, 315 ni adalah negatif 4/9. Lepas tu, seterusnya yang ni yang paling kecil, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi yang kedua, ketiga 1/5. Lepas tu 3/7. Lepas tu 2/3. Last sekali adalah 5/7. Okey, 5/7. Jadi itulah jawapan yang kita dapat. Okey, itu cara yang pertama, kaedah yang pertama. Agak panjang kan untuk kita buat. Jadi kaedah yang kedua, gunakan kalkulator di mana tukarkan pecahan tersebut menjadi perpuluhan. Okey, untuk kaedah yang kedua cikgu buat untuk susun tertib menurun pula. Okey, jadi kalau nak mudah, nak jimatkan masa, kamu boleh tekan kalkulator. Kamu tekan 5/9. Kamu tekan sama dengan, lepas tu kamu tekan yang ada simbol SD. Okay, simbol SD ni yang ada ni, bentuk macam ni, yang ada kuning. Okay. Jadi bila kamu tekan ni, automatik dia akan keluarkan dalam perpuluhan. Okey, bila dalam perpuluhan ni dia akan dapat 0.55555. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita ambil saja 3 angka yang terakhir ni. 3 tempat. Okey, 0.556. Kita bundarkan yang belakang lah. 0.556. Lepas tu negatif 3/4. Kita tekan negatif 3 per. Okey, kalau kalkulator cikgu dia ada macam ni. Okey. Tapi kalau kalkulator lain, dia akan ada butang dekat sini juga tapi dia buat macam per macam tu. Okey. Jadi kamu boleh tekan jugalah. Okay, jadi kat sini cikgu buat 3/4. 3/4. Okey, tekan dia punya nombor perpuluhan dia SD ni, ataupun kalau kalkulator kamu kalau tak macam saya ni, kamu boleh tekan sini balik lah. Okey. Jadi cikgu tekan dapat perpuluhan negatif 0.75. Lepas tu 2/5 dapat 0.4. Negatif 4/7 dapat negatif 0.571. Ambil 3 tempat sahaja. Okey.
Lepas tu 5/11. 5/11. Okey, kamu akan dapat 0.455. Last sekali negatif 0.5. Okey, nak bandingkan antara nombor perpuluhan ni, saya tahu kamu dah belajar dah sebelum ni nombor perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan yang paling kita nak susun tertib menurun kan, maksudnya kita kena ambil yang paling besar lah. Yang paling besar mestilah dalam bentuk positif. Nilai yang dalam bentuk positif ada 0.556, 0.4, 0.455. Okey, antara 0.5 dengan 0.4, 0.5 lah lebih tinggi. Tapi kita kena tengok pula 0.5 ni ada dua. Satu 0.56, satu 0.571. Jadi antara tempat yang kedua ni 5 dengan 7, 5 paling kecil. Jadi 7, yang ni dalam negatif lah. Silap Okay, jadi 0.5 ni lah paling besar. Kita ambil pecahan dia lah. 5/9. Lepas tu kita ambil 0.455 dengan 0.4. 0.455 lah lebih besar berbanding 0.4. 0.4 ni 0.40. Okey, 0.455 adalah 5/11. Lepas tu kita ambil 0.4 ni 2/5. 2/5. Lepas tu baru kita ambil yang dalam bentuk negatif. Negatif ada 3 nombor kan. Jadi yang mana satu negatif 0.7 ni, okey, yang tu yang paling kecil. Negatif 0.5 dengan 571 dengan 0.5. Okey, jadi yang ni lah paling kecil 0.5. Jadi negatif 1/2. Lepas tu negatif 4/7. Negatif 3/4. Okey. Jadi itu kaedah menggunakan kalkulator di mana kamu tukarkan pecahan menjadi nombor perpuluhan. Okey, cikgu harap kamu fahamlah untuk video kali ini. Okey, jadi cikgu sambung pula yang seterusnya, iaitu kita tengok operasi pula. Okey, operasi dalam pecahan. Okey, operasi pecahan ni kita ada operasi tambah, tolak, darab, bahagi yang ada dalam kurungan yang kita buat sebelum ni. Okey, jadi kita buat pula untuk pecahan. Okey, kalau kamu tengok contoh yang pertama, pecahan ada pecahan bercampur. 1 2/3 darab dengan dalam kurungan 2/5 tolak 5/6. Jadi ini satu ayat matematik yang ada gabungan operasi. Jadi bila ada gabungan operasi, kamu kena selesaikan yang perlu dulu. Okey, cikgu ingatkan balik, yang perlu kita selesaikan dulu mesti apabila ada kurungan. Okey, kurungan perlu diselesaikan dulu. Okey, yang kedua baru kita boleh selesaikan darab atau bahagi. Yang ketiga baru kita selesaikan tambah ataupun tolak. Okey, kurungan ni tak kisahlah operasi dia tambah ke tolak ke, janji bila ada kurungan selesaikan yang kurungan dulu. Okey, jadi kita selesaikan dulu 2/5 tolak 5/6. Okey. Nak selesaikan mesti samakan penyebut. Okey. Bila tambah ataupun tolak satu pecahan, kita kena samakan penyebut tau. Okey, jadi di depan ni kita salin balik. Kalau kamu nak ubah kepada pecahan tak wajar pun lebih mudah. Okey, tapi tak perlu kita salin balik. 1 2/3 darab dengan 2/5 tolak 5/6 ni, macam mana kita nak samakan penyebut? Macam saya kata tadi, kalau 5 boleh didarabkan dengan satu nombor, dia dapat 6, maka kita bolehlah samakan penyebut. Tapi kalau tak dapat sifir yang sama, kita darab antara satu sama lain. Jadi 5 ni didarabkan dengan 6, atas pun darab dengan 6. Tapi ni 6 darab dengan 5, atas pun darab dengan 5. Okey, jadi dapat 2 darab 6, 12/30 tolak dengan 25/30. Okey, jadi kat sini kita selesaikanlah 1 2/3 darab dengan 12 tolak 25 lah. 12 tolak 25, tekan kalkulator saja. 12 tolak 25, kamu akan dapat dalam negatif 13/30. Okey, tutup kurungan. Lepas tu
1, 2/3 ni adalah pecahan bercampur, nombor bercampur. Jadi kita tukarkan kepada pecahan tak wajar supaya kita mudah untuk selesaikan. Nak tukar nombor bercampur menjadi pecahan tak wajar, kita ambil nombor 1 di depan tu didarabkan dengan bawah. Okey, 1 darab 3, 3 tambah dengan 2. Okey, 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3 darab dengan negatif 13/30. Okey, yang ni kita boleh kecilkan antara satu sama lain, atas dengan bawah secara menyilang. Okey. Jadi 3 dengan 13 kita boleh kecilkan ke? Adakah sifar yang boleh dikecilkan? Tak ada. Okey, kalau 5 dengan 30 ada. Kalau 30 ni ada tak yang dalam sifar 5? Ada. 5 darab berapa 30? 5 darab 6, 30. 5 darab 1, 5. Okey, jadi kita boleh kecilkan sekiranya dia ada nombor sifar yang sama. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat 1/3 darab dengan negatif 13/6. Jadi bila kita darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Jadi negatif 13 per dengan 18. Okey, 1 darab dengan 13, 13. 3 darab 6, 18. Okey, negatif ni letak di hadapan. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh. Okey, contoh yang seterusnya 5/8 tambah 1/3 bahagi dengan negatif 5/6. Okey, dekat sini kita nampak operasi tambah dan juga bahagi. Okey, operasi tambah dan bahagi saja. Jangan kata operasi tolak pula. Sebab yang ni adalah nilai negatif bukan operasi. Okey, jadi bila operasi tambah dengan operasi tambah dengan bahagi, kita kena bahagi dulu. Okey, jadi kita bahagilah 1/3 ni dibahagikan dengan negatif 5/6. 1/3 adalah pecahan nombor bercampur. Tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi kita dapat 5/8 ni tulis balik. Tambah dengan 1 darab 3, 3 tambah dengan 1. 1 darab 3, 3, 4/3 bahagi dengan negatif 5/6. Okey, bila pecahan dibahagikan dengan pecahan, ada satu syarat untuk selesaikan secara manual. Okey, jadi kamu kena tukarkan bahagi tu kepada darab. Macam mana nak tukarkan? Okey, tengok dekat cikgu buat ni. Kita salin balik 5/8 tambah dengan 4/3. Okey, kita nak ubah dia dalam bentuk darab. Bahagi kita ubah kepada bentuk darab dengan syarat kita terbalikkan penyebut dan pengangka. Penyebut di atas, pengangka di bawah. Apabila kita tukarkan operasi bahagi kepada darab. Okey, jadi kita tukarkan negatif 6 di atas, 5 di bawah. Okey, sekali lagi, bila pecahan dibahagikan dengan pecahan, kamu nak tukarkan bahagi itu menjadi darab, kamu kena tukarkan penyebut dan pengangka yang kedua tersebut. Okey, jadi dekat sinilah yang pecahan kedua ni. Kamu kena naikkan 6 di atas, 5 di bawah. Pecahan di depan ni tak perlu ubah apa-apa. Okey, jadi kamu tengoklah, kamu buat yang ni dulu. Okey, kamu buat 4/3 darab dengan negatif 6/5. Okey, saya kata kamu buat pemudahkan bersilang. Okey, 4 dengan 5, 3 dengan 6. Okey, 3 dengan 6 boleh tak kita pemudahkan? Ada tak sifir yang sama? Okey, kalau 3 dengan 6, sifir yang sama adalah 3. 3 darab dengan 1, 3. 3 darab berapa? 6. 3 darab 2, 6. Jadi kita dah pemudahkan dekat situ. 4 dengan 5 kita tak boleh pemudahkan. Jadi tinggalkan dahulu. Okey, jadi 5/8 tambah 4 darab dengan 2. Negatif ni kita tulis balik. 4 darab dengan 2, 8. 1 darab dengan 5, 5. Okey, bila kita dah tak boleh pemudahkan suatu pecahan tu, kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Okey, sekarang ni kita ada pertembungan antara positif tambah dengan negatif. Okey, bila ada pertembungan simbol, kita kena ubah dia. Okey, yang macam cikgu bagi tahu sebelum ni, kalau positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi negatif. Okey, jadi dia akan jadi 5/8 tolak 8/5. Okey, bila operasi tambah ataupun operasi tolak bagi pecahan, macam saya bagi tahu sebelum ni,
kamu kena samakan penyebut. Okey, untuk tambah dan tolak sahaja kena samakan penyebut. Untuk darab bahagi tak perlu. Okey, jadi kat sini kita nak samakan penyebut, kita darab antara satu sama lain. Okey, sebab tak ada sifir yang boleh jadikan 5 ni menjadi 8 ataupun 8 menjadi 5. Jadi kita darab antara satu sama lain, darab silang 8 darab 5, atas pun darab dengan 5. Sebelah sini 5 darab dengan 8, atas darab 8. Jadi kamu akan dapat 25 per 40 bahagi tolak dengan 8 darab 8, 64. Okey, dapat 40 per 40. Okey, jadi 25 tolak 64, kamu akan dapat satu nilai negatif lah. Sebab yang kecil tolak yang besar, dia akan dapat negatif 39 per 40. Okey, 39 per 40 ni boleh permudahkan lagi tak? Maksudnya ada tak sifir yang sama untuk kita kecilkan dia? Okey, 39 dengan 40 sudah tiada, tak boleh dipermudahkan lagi. Okey, jadi setakat itu sahaja jawapannya. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham untuk kelas kali ini. Banyakkan buat latihan matematik. Okey, jadi setakat ini saja dulu kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.